Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setinggi-tinggi pujian kita hanyalah pemilik sekalian alam ini. Alhamdulillah, muslimin-muslimat semua, kita sangat-sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan berterima kasih banyak-banyak kerana pada pagi ini Allah masih menghidupkan kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, setelah kita dimatikan. Tidur ni sebenarnya matilah, mati kecil, masya-Allah, kita tak rasa lagi mati besar, tapi mati kecil itulah tidur, mati kecil, Itulah muslimin-muslimat semua, alhamdulillah, kita bersyukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini Allah pertemukan kita di dalam majlis ilmu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai taman-taman syurga, Alhamdulillah, muslimin-muslimat semua, mudah-mudahan itulah hakikatnya kita bila berada di sana nanti. Amin, 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 Dan tidak lupa juga selawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarganya dan juga ke atas sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, muslimin-muslimat semua, kuliah duha kita pada pagi ini adalah anjuran muslimat, kuliah surau kerja raya, dan alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berada di sana, yang saya rasa mungkin tak perasan tadi Mek Hafsah ada ke tidak, mungkin ada tapi dia telefon, dia tak berapa sihat. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan Mek sihat, pulih kembali macam biasa. Itu harapan dan doa kita juga buat sahabat-sahabat kita yang lain. Semoga Allah sembuhkan, Allah angkat penyakit dan Allah sembuhkan penyakit dan tidak ada lagi sakit selepas ini. Amin, 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 Dan begitu juga barangkali Hajah Junaidah pun ada, tidak lupa barangkali, dan Cik Murtada mesti ada selaku admin, kepada kuliah kita pada hari ini yang setiap minggu, bertukar lumus untuk menjayakan program kita ini, Dan begitu juga saya berterima kasih pada sahabat-sahabat kita. Yanti pun ada, alhamdulillah, dah ada sahabat-sahabat kita, khususnya Nazar, Eda dan Yanti, admin, yang juga selalu bersama kita. Alhamdulillah, saya rasa bila Yanti ada tu sihat dia tu, alhamdulillah, Dan bersama kita yang awal tadi Mazenah Muhammad, kita ada Nazar, kita ada Ros Yatimah, kita Salih Ahmad, Fatimah Ayub, saya baca yang tak ada kat situ saja dulu. Okey, kita ada Salina, kita ada Kak Ina, kita ada Siti, kita ada Nurianti Bangi, Siti Khalijah, Intan Zurina, ada Rukiah Umi, kita ada Mama Yah Hashim, kita ada Becik, kita ada Eli Eliana, kita ada Azizah Ayub, kita ada Asmah Abdul Majid, kita ada Wan. Okey. Oh, kajian jelas. Alhamdulillah, Azizah Abu Bakar. Okey, Best Hunter. Saya dah nampak tadi tapi tak sempat nak tulis, Best Hunter. Muhammad Ridwan, Muhammad Ruzaman. Allahu Akbar. Sorry lah, salah sebut, Habibah Rasul. Alhamdulillah, muslimin-muslimat semua, pagi ini insya-Allah lah kita akan menyambung kuliah kita Asam Garam yang ke-37, iaitu siri yang ke-24, kalau tak silap saya. Saya dah tulis tadi tu, tak ingat, tak sempat hitung. Okey, siri yang ke-24. Okey, kita dah Hajah Nani. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua kita, masa, apa khabar semua kita, Harap-harap mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka.
Okey. Masa kata Habsah Bakar Mi Absah ya, moga mami cepat sembuh insya-Allah ya. Itulah dia pagi awal lagi dia call pada saya tadi ya. Tapi bukan apa dia dia ada gangguan perut dia kata. Mas Lis Rashid, alhamdulillah Eda ya, alhamdulillah Aziz Zack. Asmah Abdul Majid. Okey ya, muslimin-muslimat semua. Kalau saya tak terbaca semua tu minta maaf lah, sebab dia bila melintang tu dia naik 2 orang saja ya. Dah lah dengan tak boleh nak bacanya. Okey, Sarashid kata jemput makan nasi goreng. Kamarujan, Jura, Kak Ina ya. Barangkali ramai juga sahabat-sahabat kita yang melaksanakan ibadat puasa sunat pada hari ini, iaitu Yaumul Abyad, hari ke-13, 14 dan 15. Yang berpuasa saya ucapkan selamat berpuasa, dan yang tidak tu selamat makanlah nasi goreng ke, tak kisahlah pisang goreng ke. Orang Terengganu makan kepuk leko pagi-pagi kan. Okey, Muhammad Azan Kasim. Muhammad Azan, yes. Haji Aziz, alhamdulillah. Siti Maisarah, Sarina Azizan. Okey. Jadi asam garam yang ke-37 bagi ada buku muka surat 113 alhamdulillah. Nur Hayati Zainuddin pasti tak lepas kalau tajuk kuliah asam garam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Maisarah. Okey. Asam garam yang ke-37, Nabi Kemalangan lagi. Ya, sebab sebelum ni kita dah dengar ya, Nabi Kemalangan ya. Tapi nak ceritanya Kemalangan ni dia mungkin tidak sekali, mungkin tidak 2 kali, mungkin 3 kali dan sebagainya ya. Tanyalah orang yang naik motosikal berapa kali dah Kemalangan kan. Tu biasalah bagi orang naik motosikal ya. Okey, tapi apa pun begitulah nak ceritanya, manusia ni tak boleh elak daripada berhadapan dengan ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hatta juga kepada para nabi dan rasul ya. Okey, kita ada Nur Nurida, kita ada Nurwati Saad Okey. An Az-Zuhri qala akhbarani Anas ibn Malik al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakiba farasa fajuhisha shikkuhu al-ayman. Qala Anas radhiyallahu anhu fasalla lana yawma izin salatan min as-salawati wa huwa qa'idun. فصلينا وراءه قعودا ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده faqulu rabbana walakal hamd. Itu. Okey. Maknanya Az-Zuhri berkata bahawa Anas bin Malik Al-Ansari menceritakan bahawa pernah Rasulullah SAW menunggang kuda, kemudian jatuh terhempas pada lambung kanannya. Anas berkata, maka baginda mengimani kami dalam satu solat pada hari itu dalam keadaan duduk. Maka kami pun salat duduk juga di belakang baginda. Macam tu ya, muslim-muslimat semua ya. Maknanya orang yang sembahyang duduk ni nampak boleh jadi imam, tetapi makmumnya juga duduk. Sembahyang sambil duduk. Tapi kita tak pernah lah begitu yang berlaku dalam masyarakat kita ya, muslim-muslimat semua. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri ni berkata, Anas bin Malik Al-Ansari menceritakan bahawa pernah Rasulullah SAW menunggang kuda kemudian jatuh terhempas pada lambung kanannya. Okey, tu cerita Lepas pada tu Anas berkata, maka baginda mengimani kami dalam satu solat pada hari itu dalam keadaan duduk. Nampak ada Nurizan Zakaria ya. Dalam keadaan duduk.
maka kami pun solat duduk juga di belakang baginda. Tu. Hadis yang kedua. Selepas memberi salam, Nabi pun bersabda, sesungguhnya imam duduk untuk diikuti. Imam untuk diikuti. Jika dia solat berdiri, maka solatlah berdiri. Apabila dia rukuk, maka rukuklah. Apabila dia mengangkat kepala, maka angkatlah kepala. Apabila dia sujud, maka sujudlah. Apabila dia sebut, Sami Allahu liman hamidah, maka sebutlah kita juga, maka sebutlah Rabbana walakal hamd. Muslimin-muslimat semua, maknanya apa yang kita faham daripada hadis yang kita baca tadi tidaklah terlalu panjang, tapi nak jelas pada kita, cerita dia satu hari Nabi pernah menunggang kuda dan jatuh, dan bagaimana selepas itu maka baginda mengimani kami, kata Anas, dalam satu salat pada hari itu dalam keadaan duduk. Maknanya imam pun boleh duduk, maksudnya. Maka kami pun solat duduk juga di belakang baginda. Allahu Akbar, Nazar Best Hunter, Okey. Kita ada Zalinah Syarif. Okey. Selepas beri salam, Nabi pun bersabda, sesungguhnya imam untuk diikuti. Faham kan? Imam tu untuk diikuti. Bila jadi imam, memang makmum kena ikut. Imam untuk diikuti. Kita faham. Apa imam buat, memang makmum kena buat. Kecuali imam terbatal, janganlah kita pun terbatal juga. Bukanlah sampai macam tu, tapi dalam kaitan yang rukun-rukun salat ni, imam ni, dia ni tugas dia untuk diikuti oleh siapa? Makmumnya. Jadi kalaulah imam tu berdiri, berdirilah. Tapi kalau imam tu duduk, maka duduklah ceritanya. Apa yang kita faham daripada hadis ini. Cuma saya rasa berkali di masjid surau kita ni, imam yang dilantik itu barangkali tidak berlaku kemalangan ataupun ada penggantinya. Tapi Rasulullah ni bukan tak ada pengganti, tapi maknanya Rasulullah sendiri mengimaninya, dan dalam keadaan dia tercedera sedikit itu, maka Rasulullah SAW duduk. Maka sahabat-sahabat juga duduk. Cuma duduk yang kita tahu ialah dalam keadaan duduk berlunjur, berlunjur. Ataupun dalam keadaan duduk macam kita duduk, bukan duduk berlunjur, dalam keadaan duduk antara dua sujud. Duduk macam tu, ataupun duduk iftiras, ataupun tawarruk. Boleh berlakulah duduk antara dua sujud ke, nak duduk macam orang baca tahiyat akhir ke, tak apa. Tapi payah juga kalau kita duduk macam tahiyat akhir, sebab nak rukuk, nak kena okey, tak apa. Tapi nak sujud, kita nak kena betulkan pula kaki kita dalam keadaan yang bengkok, so terus untuk rukuk. Cuma sekarang ini ada juga orang yang sembahyang sambil duduk, ada orang yang duduk, memang ramai orang sembahyang duduk sekarang, tapi orang ramai duduk atas kerusi. Tapi ada juga orang yang duduk di bawah, tak apa, tak ada masalah. Duduk di zaman Nabi itulah duduknya, ceritanya, muslimin-muslimat semua. Tak ada kerusi lagi pada masa tu. Sebab itulah muslimin-muslimat semua peringkat awal, ramai orang sembahyang berkerusi, jadi dia menjadi banyak permasalahan lah, banyak pandangan. Al-maklum lah, kita pun tahu, fiqh ni untuk dibincang, untuk dibahas, jadi bila macam tu tentulah pandangan ni. Bila orang tanya saya, ambil satu-satu, sudahlah. InsyaAllah setiap pandangan itu adalah baik, sebab mereka ada hujah-hujah yang khusus yang boleh diterima. So setiap pandangan itu baik, boleh diterima, sebab mereka ada hujah-hujah yang tertentu. Dia cakap duduk sembahyang macam ni, dia ada hujah. Dia tak ada cakap main-main. Betul tak, muslimin-muslimat semua? Jadi saya kata, ambil lah hak mana rasa boleh ikut lah. Bukan maksud yang boleh ikut, sebab ada setengah tu agak susah sangat untuk kita ikut. Sudahlah, kata kita ni daripada, kata kita sembahyang berdiri, okey, lepas pada tu kita rokok, lepas tu untuk nak sujud tu dia suruh turun ke bawah. Sedangkan orang yang sembahyang berdiri ni biasanya problemnya lutut. Biasanya. Jadi bila turun ke bawah, nak tolak dia punya punggung, naik balik duduk kerusi untuk duduk antara dua sujud, saya takut susah.
Kalau sakit sampai bunyi kata, aduh, kan batal sembahyang kita, ya. Jadi buatlah mana yang, bukan saya kata fikir senang, tidak, ya. Yang mampu kita buat. Ya, kita ada Zahrah Krista, kita ada Umi Marzita, ya. Okey, muslimin-muslimat semua. Jadi maknanya kisah semai duduk ni telah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuma cara duduk dulu dengan sekarang. Orang sekarang pakai kursi. Sebab tak boleh nak bengkok lutut, tak boleh nak bengkok kaki, ya, bila nak duduk antara dua sujud. Cuma saya katakan tadi ada berbagai-bagai. Tak apalah, muslimin-muslimat semua, ya. Tu saya kata setiap pandangan itu insya-Allah baik berlaku. Ya, sebab tu Nabi kata ikhtilaful ulama rahmati. Perselisihan ulama itu adalah rahmat buat kita. Jangan kita kata sempit. Tidak, ya. Kita jangan kata, Allah, orang ni kata macam tu, orang ni kata macam tu, saya nak buat mana ustazah? Jadi jangan cakap macam tu. Ya. Sebab ikhtilaf ulama itu ada rahmat buat kita. So, tak apalah. Mampu, mana yang mampu kita rasa kita boleh buat, insya-Allah tak menyusahkan kita bagi orang sakit ni, okey, ya. Sebab tu saya masih ingat, saya pernah sebut juga sebelum ini, apa kata Dr. Izhar, dia kata yang sakitnya kita, yang bercakap tu orang orang lain, kan. Jadi so kita sakit setakat mana? Kalau kita boleh duduk di bawah, duduklah kalau senang nanti untuk nak bangun, ya. Tapi kalau kata duduk di bawah tu menyebabkan kita susah nak bangun, dua orang lagi nak kena angkat kita, so masalah, ya. Okey, apa kata Zainul Majid? Assalamualaikum ustazah dan sahabat kuliah. Maaf ustazah lewat sikit. Tak apa, tak ada masalah. Baru berlalu 10 minit baru, ya. Sebab dalam 3-4 minit lagu dulu, ya. Dan tu kita sesi ta'aruf, ya. Okey, kita ada Nur Haimah Zainal Abidin. Ya. Okey, faham kita, kan? Dia kata, maka baginda mengimani kami dalam satu solat pada hari itu dan dalam keadaan duduk. Maka kami pun solat duduk juga di belakang baginda. Ya, tapi lepas tu, thumma qala lamma sallama innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Maknanya, selepas beri salam, Nabi pun berkata, sesungguhnya imam untuk diikuti. Untuk diikuti. Mana ikut, kan? Apa? Kemarujan, ya. Umi Akasyah, ya. Okey. Kak Suuda. Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak, ya. Jadi Nabi kata sesungguhnya imam untuk diikuti. Maknanya sebab itu kalau imam tu tak baca kunut, kita kena sujud juga. Kan? Lepas tu nanti kalau imam sujud sawi, confirm lah kita sujud sawi. Dan bila imam beri salam dia lupa sujud sawi, kita boleh sujud sawi sebab kita dah terpisah dengan imam, kan? Kalau pada perkara yang sunat ab'ad ataupun sunat hay'ah, tak apa, tak ada masalah. Jangan rukun, ya. Kalau imam tu tinggal rukun, dia kena patah balik muslimat semua, ya. Tapi kita makmum di belakang, sunat untuk memberi peringatan supaya dia tahu, ya. Kita sebut subhanallah tu, dia dah ingat dia tak baca kunut, insya-Allah, ya. Jangan pula tak baca kunut habis kita. Ya, muslimat semua. Okey. Jadi Nabi kata sesungguhnya imam untuk diikuti. Jika dia solat berdiri, maka solatlah berdiri. Macam tu, ya. Apabila dia rukuk, maka rukuklah. Bila dia mengangkat kepala, maka angkatlah kepala. Bila dia sujud, maka sujudlah. Apabila dia sebut perkataan Sami Allahu liman hamidah, maka kita pun menjawab Rabbana walakal hamd. Ya, so kita tahu di mana ambilnya. Yang kita kata Sami Allah liman hamidah tu ambil kat mana, Rabbana walakal hamd tu kat mana, ya. Masya-Allah, tabarakallah, ya. Okay, kita ada Salmah Ismail, ya. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita dapat tahu, ya, muslimat semua. Bukan semakin tak tahu, kita rasa semakin tak tahu sebab kita baru tahu, kan. Tapi maksudnya alhamdulillah sebelum ni tak tahu. Contoh, saya tak kata yang ni, saya tak kata yang ni, yang lain-lain, ya. Okey. Catatan pernah kemalangan di jalan raya bukan semestinya titik hitam dalam hidup. Bahkan Nabi beberapa kali kemalangan. Ini sebagai panduan kepada kita lah. Yang mana bila berlaku kemalangan, setengah orang perempuan, kan, tak bawa dah motor.
Kereta pun dia tak bawa bila berlaku kemalangan. Serik kan? Orang perempuan kan dia mudah serik. Kalau dia berani sangat. Tapi kalau dia serik sangat kan? Itulah keadaannya. Tapi sebenarnya tidak patut kita patah semangat. InsyaAllah. Ya? Hari ni kita kemalangan. Tidak semestinya besok kita kemalangan juga. Betul kan? Tak semestinya. Ada orang lepas tu sudah tak ada kemalangan dah kan? Jadi maknanya janganlah kita rasa dengan sekali itu menyebabkan kita dah orang kata apa? Hilang semangat dah. Saya tak berusaha. Saya takut. Saya takut. Habis kalau ada apa-apa susah juga. Betul tak muslimat semua ya? Bukanlah saya kata orang perempuan ni wajib pandai bawa kereta. Bukan. Tapi ada masanya kadang-kadang macam wajib kan? Kadang-kadang memang macam wajib. Kalau tidak, siapa nak bawa? Kalau suami tak ada, suami outstation contohnya. Intan kata, sungguh ustazah. Iya, bawa lah kereta. Ada orang ada lesen punya lama, tak pernah bawa. Ya. Saya kata jual lah lesen. Kalau boleh jual, kita jual. Mahal aku lesen kan? Tak payah test. Itulah muslimat. Kita ada Zaitun, kita ada Nik Hamizan. Apa ni? Nik Hamizan. Nik. Apa khabar? Sihat semua Alhamdulillah ya. Jadi maknanya muslim itu bukanlah bermakna bila kena sekali itu terus takut, serik. Saya pun serik juga. Tapi bila keadaan terdesak, memang kena bawa je lah insya-Allah muslimat semua. Cuma sekarang ni anak-anak tak berapa nak harap lah kalau nak pergi mana-mana yang jauh ya. Okey, permudahkan internet bekerjasama, Nazar kata. Alhamdulillah. Nik jawab, Alhamdulillah sihat. Best hunter. Saya tak boleh bawa kereta auto 2 kali accident. Apa? Fobia sebab jalan sendiri. Reti bawa manual je. Tak apa. Tak ada masalah. Orang muda. Yalah, bila kena accident tu rasa juga. Yang Ti kata, rindu bonda ustazah. Sungguh Ti. InsyaAllah. Nanti kita jumpa ya Ti. Yang penting, kita semua sihat majlis kuliah kita berjalan insya-Allah Ada Nuriyah Ali. Okey, Waalaikumsalam Nuriyah. Okey muslim. Jadi maknanya kalau berlaku kemalangan sekali tu kalau boleh tak seriklah macam apa best hunter tadi pun dia orang muda So dia boleh bawa tapi kereta manual ada kereta manual tapi ada lagi orang bawa kereta manual tapi ada Fadli Harun. Okey, terima kasih Ustaz Badli. Okey, Intan tentunya Okey, Imam Az-Zuhri zamannya beliau sempat berguru dengan sekitar 10 orang sahabat. Imam Malik, Al-Thawri dan Ibnu Uyainah antara nama besar yang turut meriwayatkan hadis daripada beliau. Maknanya ini cerita Imam Az-Zuhri lah muslim seorang ulama yang hebat yang terkemuka. Jadi dia di antara beliau sempat berguru dengan sekitar 10 orang sahabat, Imam Malik As-Sawri dan Ibnu Uyainah antara nama besar yang turut meriwayatkan hadis daripada beliau Itu kehebatan ulama-ulama dululah. Dia tak mengaji seorang. Dia mengaji banyak guru. Satu. Kita ni pun kalau boleh macam tu jugalah muslimat semua. Saliah kata, benda perempuan perlu pandai-pandai bawa kereta. Betul? Asnah, ya ustazah. Jangan patah semangat. Masih ada LG. Kereta manual ustazah. Saya tak pandai. Berkereta. Nak pergi mana pun boleh memandu motosikal. Itu pun kehebatan juga. Boleh bawa motosikal. Saya tak berani bawa motosikal. Nak naik pun takut. Siti. Jura. Okey. Jura pun trauma. Pernah aksiden motor dan kereta. Tapi kuatkan semangat. Kena hantar anak-anak ke sekolah. Dan Nur Azna Syafi'i. Betul lah. Bagi saya, ni negara kita lah makna kita perlu gitu je lah tapi tak kata wajib tu tidak, yang tak boleh tu tak apalah ada lesen pun dah tak boleh bawa, nak macam mana itulah tapi Alhamdulillah saya boleh lah, tapi jangan-jangan sekali dah sekarang PKP nak pergi mana keluar pusing-pusing, risau takut nanti lesen tu. Lesen tak mati. Sebab ambil 5 tahun, tiap kali ambil memang 5 tahun. Lesen tak mati, tapi takut kita tak boleh nak bawa kereta. Dah tu pun kalau seminggu tak bawa dia rasa susah sikit lah. Kita orang perempuan ni lagu tu lah
Okey, habis dah cerita dia tu. Yang kita boleh ambil pelajaran di sini tentang pertama, bagaimana Nabi solat bila dia dalam selepas kemalangan dalam keadaan uzur, dia sembahyang sambil duduk. So, makmum ikut dia sambil duduk. Okey. Tapi Nabi kata imam ni untuk diikuti. Jadi apa imam buat, maka makmum ikutlah, ya. Macam itulah maksud dia. Okey, asam garam yang ke-38. Nabi bimbang isteri kemalangan. Allahu Akbar. Sayang Nabi kepada isteri-isterinya, ya. Alhamdulillah, ya. Kita pun macam tu juga, betul tak? Jangan pula rasa suami suruh kita bawa kereta maka kita rasa suami tak sayang, ya. Tapi tak boleh bawa auto, hanya manual je. Ada juga geng. Geng dengan best hunter, Okey, Umi Mazita Salih Ahmad. Lagi-lagi musim COVID, ya. Selain ambulan, orang lain tak tolong nak hantar family kita ke hospital. Betul, ya, musim-musim ini. Betul-betul saya percaya. Orang tak hantar lah, ya. Orang bimbang muslimat semua. Sebab hantar tu yang menyebabkan jangkitan, ya. Kadang-kadang padahalnya apa pun dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tinggal ada seorang, ya, ayah dia minta tolong, Ustazah kalau boleh tolong anak dia ni nak balik, ya, sebab anak dia nak bersalin. Okey, ya. Jadi sebelum pada tu dia hantar mak saudara dia ke hospital. Ya, mak saudara dia positif, COVID. Okeylah. Pada tu dia dengan suami dia lah, tapi suami dia tak kena, ya. Jadi sebelum dia balik, dia buat test test dulu 2 kali ni. 2 kali dah buat. Hari dia nak balik tu, itu sekali lagi dia dapat result. Okey, dua-duanya negatif, So kira kira okey lah. Saya pun tanya dia, sebab dia ambil surat dengan saya. Bukanlah saya ni tu, saya minta tolong saja. Dia minta tolong saya, minta supaya dapat kebenaran ini. Dia nak pergi, dia takut tak dapat, kan. Bukanlah cakap tu apa. Tapi alhamdulillah dia boleh balik atas reason sebab nak temankan isteri nak bersalin. Itu biasalah, itu kebajikan, ya. Bukan sebab saya pun dia dapat izin, tapi reason yang dia beri tu kuat, ya. Alhamdulillah dia pun balik. Muslimat semua. Saya pun tak kisahlah. Dan pada tu ayah dia telefon kepada abang saya. Dia kata anak dia hak balik tu memang positif. Anak dia perempuan, ya. Tapi menantu dia tidak. Ya, dia positif, lepas tu dia bersalin. Alhamdulillah, bersalin macam biasa. Dia pun bila dia sihat, sebelum bersalin dia ada sihat. Bila bersalin, anak pula yang positif berada di hospital dalam inkubator lah. Wallahualam lah, mudah-mudahan, ya. Kadang-kadang macam tu lah, ya. Sebab tu macam kata sahabat kita tadi lah, orang tak akan ambil kita nak pergi hospital, kan, musim-musim sekarang ni. Apapun ambulans lah yang akan hantar, ya. Itulah saya kadang-kadang duk fikir, kalau akulah tak sihat, tak. Tapi anak-anak ada. Tapi kalau kata nak suruh orang lain yang hantar, Wallahu Akbar. Kalau kemalangan jalan raya pun orang tak angkat kita, ya. Sebab orang tak tahu kita ni ada tak positif ataupun tidak, ya. Macam tu sekali, ya, sampai hilang dia punya tolong menolong di antara satu sama lain, ya. Itulah, ya. Okey, Salmah Aman. Okey. Kita tengok Nabi bimbang isteri kemalangan. Wa Ayyuba an Abi Qilabah an Anas ibn Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari wa kana ma'ahu ghulamun lahu aswadu yuqalu lahu anjashahu yahdu. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waihaka ya anjashah, ruwaidaka bil qawariri. Ada haraf ja kat depan tu, baca bagi atas juga. Kadang-kadang tak ingat, dia punya nahu, sorry lah. Wa Ayyuba an Abi Qilabah an Anas ibn Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana ma'ahu ghulamun lahu aswadu yuqalu lahu anjashatu yahdu.
faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waihaka ya anjashatu ruwaidaka bil qawariri. Ya. Okey. Daripada Ayub, daripada Abi Kilabah, daripada Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan turut bersamanya seorang hamba hitam, kulit hitam. Baginda dipanggil Anjasah, ya, yang bertugas menuntun kuda. Dengar lagu, ya. Makna yang tarik kuda itulah, ya. Yang menuntun kuda tu makna yang bawa kereta kuda ke, ya. Kalau menonton tu panggil, ya. Nurwati, ya. Okey. Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, celaka kamu wahai Anjasah, pelan-pelanlah membawa lampu-lampu kaca. Riwayat Al-Bukhari. Kita rasa bunyi perkataan celaka tu macam kasar, ya, muslimat semua. Betul lah. Sebab tu bila kita dengar kuliah Tokku pagi-pagi, ya, yang dia ceramah tu buku penulisan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ahli sufi yang sangat hebat lah, ya. Muslimat semua. Tapi dia sebut perkataan celaka tu, jadi rupanya perkataan celaka daripada orang Arab ni perkataan biasa. Rupanya kita ni, kalau saya dah kecil hati dia tu, Syekh Rashid, Nur Haimah, kalau saya lah, kalau orang sebut, bukan kata suami tak pernah sebut lah, kalau orang lain pun, celaka engkau. Kan? Tak boleh. Ini kasar sangat-sangat. Tak patut diucapkan, ya. Tapi rupanya perkataan celaka ni memang dah menjadi kebiasaan bagi orang Arab. Sama jugalah dengan sumpah. Ya Allah, silap sikit. Wallahi. Allah. Budak dia nipu pun. Tapi guna perkataan wallahi. Sedangkan kita ni, wallahi jarang, ya. Tapi kita kata, demi Allah. Kita selalu sebut demi Allah. Tapi dia kalau nak bersumpah, dia nak bahasa Arab ni. Yang saya sebut tadi. Yang saya sebut itulah. Wallahi, wabillahi, watallahi. Ini sumpah syar'i. Tapi kalau kata sumpah tak buat. Tak boleh nak percaya lagi lagu tu dah. Sebab tak kuat. Contoh, sorry lah, ya. Saya cerita ni. Dan ada juga orang kan apa-apa silap sikit. Kalau dia tak percaya, junjung Al-Quran. Ya. Kalau junjung Al-Quran pun dia tak percaya juga. Baik, tak payah. Selalunya gitulah saya kalau isteri tanya ke, suami ke tanya saya dari segi, kalau isteri tak percaya dengan saya, bolehkah saya junjung Quran? Saya kata, kalau junjung Quran boleh tak percaya juga. Dia cakap penipu. Kan? Memanglah dia cakap. Okey, best hunter kata orang Melaka memang cakap macam tu. Azizat kata taubat. Maknanya muslimat semua, perkataan celaka tu perkara biasa, ya. Okey, jadi sumpah bagi orang Arab pun perkataan biasa. Jadi sebab itulah muslimat semua, kalaulah kita kata dalam rumah tangga tu kalau ada isu, tak payahlah suruh junjung Quran, kan. Kita rasa boleh suruh junjung Quran tu kuat, padahalnya lebih baik tidak. Sebab kalau dia kata tak buat, dia tak cakap tak buat, tak percaya, sudahlah, kan. Kalau junjung Quran pun saya yakin dia tak percaya. Sebab berdasarkan aduan-aduan yang saya terima, ada orang kata ustazah dia suruh saya junjung Quran, saya dah junjung, tak percaya juga. Lebih baik tak junjung. Seolah-olah kita menghina Al-Quran, kan. Tak payah. Baik, tak payah. Baik, tak payah. Kalau kita buat sungguh pun, tak payah junjung Al-Quran. Apatah lagi nak bersumpah syar'i, itu dah kira melaknatkan diri, kan. Jadi jangan. Sebab tu Rasulullah pun kata jangan. Rasulullah marah kepada perkara orang yang menyebut laknat ni. Rasulullah sangat tak suka, ya, perkataan laknat kecuali pada keadaan tertentu. Hasliza Mukhtar. Okey. Okey. Makna dia hadis yang kedua, Anas bin Malik dia berkata, Nabi ada seorang penuntun unta dengan lagu bernama Anjashah. Dia seorang yang bersuara sedap, lunak. Nabi bersabda kepadanya, pelan-pelanlah wahai Anjashah, jangan pecahkan lampu-lampu kaca. Riwayat Bukhari. Apa lampu kaca? Isteri-isteri dia itulah. Makna mengguna lampu kaca, benda yang sangat halus. Silap sikit kan lampu kaca kan dia mudah pecah, kan. Macam itulah, ya. Salmah Ismail Nazar setuju dengan saranan dan pendapat ustazah, ya. Okey, betul lah. Jangan kalau kita tak buat pun, dia tanya juga, biarlah. Setakat kita mengaku,
Bang, saya tak buat. Itu saja. Allah yang maha mengetahui apa yang saya lakukan. Cukup. Kalau saya junjung Al-Quran pun abang tak percaya juga. Biarlah saya tak junjung Al-Quran sama sekali. Tak junjung Al-Quran tu maknanya salah lah. Tidak. Cukuplah. Ya, muslimat semua. Tapi kalau kata sampai melibatkan yang li'an, itu tak apa. Itu tak ada masalah sebab di hadapan hakim yang akan menentukan ni kita berapa kali junjung Al-Quran, ya. Nah, berapa kali sumpah tak jadi macam tu, ya. Kalau dah betul-betul menuduh, pastikan terus dibuat di pihak pengadilan. Hakim biar yang menguruskannya. Hawamidah, ya. Okey. Hadis yang ketiga. Ayub daripada Abu Kilabah daripada Anas bahawa Nabi bawa bersama isteri-isterinya dengan seorang penuntun membawa mereka. Dia dipanggil Anjasah. Kemudian Nabi bersabda, celaka awak wahai Anjasah, pelan-pelanlah seperti membawa lampu-lampu kaca. Abu Kilabah berkata, Rasulullah mengucapkan satu kata-kata yang seandainya ada sesiapa antara kamu yang mengucapkannya, pasti kamu semua mengejek-ngejeknya. Riwayat Muslim. Ya? Itu saya tak berapa faham. Kitab keutamaan bab prihatin Nabi kepada kaum wanita dan perintah berlaku baik terhadap mereka. Maknanya ini ada dalam kitab yang berkaitan dengan ini, maknanya bagaimana Nabi menyantuni isteri-isterinya dengan baik. Ya, sebab tu dalam atas unta ni ada lampu-lampu kaca. Apa lampu-lampu kaca? Isteri-isteri dia. Jadi Nabi sangat menyantuni isteri-isteri dia. Dia gunakan bahasa-bahasa yang sangat cantik. Ya? Sangat baguslah dalam kehidupan suami isteri macam tu. Cakap benda baik. InsyaAllah. Cakap baik, buat baik, niat baik. Maka hasilnya baiklah. InsyaAllah muslimin-muslimat semua. Tapi kalau cakap dah tak elok, niat tak elok, maka hasilnya tak elok juga. Ya? Jadi cakap baik, niat baik, cakap baik, buat baik, hasilnya insya-Allah yang baik-baik buat kita, ya. Mudah-mudahan kata-kata kita itu juga boleh menjadi, kata apa, sedekah bagi orang lain. Mana kita cakap benda baik, orang tu dengar rasa seronok, rasa bahagia, kan baik tu, betul tak? Kita ada khas Liza Mukhtar, ya, ayah. Nabi sangat menyantuni isteri-isteri baginda. Ramai tu, kan? Tapi kita ni hak seorang pun tak ada nak jaga dengan baik. Maksud saya, tak boleh nak santuni dengan baik, kan? Kan tak elok macam tu. Hadis yang keempat, Nabi Anas bin Malik berkata, Nabi bawa bersama isteri-isterinya dan turut bersama mereka ialah Ummu Sulaim. Riwayat Al-Bukhari, ya. Catatan, babak ini kemungkinan terjadi semasa peristiwa besar Nabi pergi haji. Ketika itu Nabi bermusafir dengan kesemua isteri baginda. Seperti yang disebut sebelum ini, banyak babak asam garam yang terjadi dalam tempoh tersebut. Macam-macam lah, ya, muslimin-muslimat semua berjalan bersama dengan isteri. Dapat tu isteri pun ramai pula, kan? Pergi menunaikan ibadat haji, ya. Kita ada Nur Aini Abdul Manaf. Kita ada Asmah Abdul Majid, ya, dah ada tadi. Orang Arab dahulu punya kemahiran menuntun unta dengan berlagu. Tujuannya untuk menggalakkan unta berjalan lebih pantas dan bertahan lebih lama. Itu maknanya sambil berlagu tu menyebabkan unta tu berjalan dalam keadaan yang pantas, dan dia kata supaya boleh tahan lama. Unta ni kan sejenis binatang yang memang boleh tahan lama. Dia boleh berjalan dan dia tidak makan, dia tak minum. Ya, dia boleh bertahan lama. Saya lupa dah berapa lama ada tu, ya. Sorry, saya terlupa. Asmah Abdul Majid, ya Ustaz, insya-Allah. Arisa Afina. Okey. Okey, ya. Seterusnya, ucapan celaka kamu ekspresi biasa dalam percakapan orang Arab dari dulu hingga sekarang. Sampai sekarang. Mungkin dalam bahasa kita ekspresi seperti ish kamu ni. Macam tu aja. Maksud celakalah kamu ni, ish kamu ni. Ish. Bawa elok-elok, kan? Jangan bawa jangan bawa laju, ataupun jangan bawa slow, ada kaca dalam atas unta ni. Begitulah seolah-olahnya macam itulah muslimat semua. Dan saya rasa orang Melaka pun dia sebut celaka pun bukan maksud celaka, kan? Tidak, maksud dia lain. Biasa je, kawan baik, celaka kamu lama tak telefon aku, kan?
Ya. Tapi saya tak boleh. Gitu je lah saya beritahu. Sebab saya ingat pernah sekali ustaz dia buat balik kawan dia sama di universiti. Dan kawan tu orang Melaka. Celaka kamu Hashim, dia kata. Kahwin dengan geng sekali, dia kata. Dia kata gitu. Kita dengar, Allah, kecil hati je rasa tak. Tapi walaupun dia orang Melaka, tapi saya kecil hati juga. Saya cakap kat suami saya, kenapa dia cakap macam tu? Orang Melaka biasa gitu, dia kata tak. Tapi saya rasa, maknanya, tidak semua. Barangkali kalau perkataan itu nak disebut pun bukan pada semua kawan-kawan. Yang rapat mungkin boleh cakap kan. Orang tak biasa memang boleh merajuk jugalah kan. Okey, tapi nak ceritanya sebab saya orang Kelantan ni rasa tak boleh gitu. Cuba tanya Nik Hamizan, tanya Umi Rokiah, cuba tanya Fatimah Ayub. Saya rasa Muhammad Ruzaman pun orang Kelantan juga. Saya rasa, saya dah cakap banyak kali dah. Saya dah cakap 2 kali dah. Saya rasa kan bonda tak boleh cakap macam tu. Kecil hati. Kasar tu. Kasar. Pada saya tu kasar. Itu juga perkataan kurang ajar. Padahal kalau detail perkataan kurang ajaran. Tak cukup lah kan. Betul tak? Okey, Faridah Akif. Tak semua orang Melaka macam tu. Ya, betul. Sorry sahabat-sahabat kita daripada Melaka, tak semua. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ni dah tak ada dah. Saya rasa bahasa-bahasa macam tu gurau pun, saya rasa dah tak ada dah. Kak Ina kata, ya Ustazah kasar. Hawa midah. Sorry lah mana bukan semua orang Melaka. Bukan semua orang Melaka. Saya tarik balik kalau saya kata orang Melaka. Bukan semua orang Melaka macam tu. Cuba tanya Latifah Ali, orang Melaka yang berada dengan kita ni. Rani Idris, cakapmu pun dah kasar kan. Cakapmu pun dah kasar. Kita rasa daripada saya lah. Okey. Nabi tidak malu berbahasa romantik di khalayak. Lampu-lampu kaca ialah misalan kepada para ummul mukminin, sesuatu yang indah dan mesti dijaga rapi. Maknanya lampu-lampu kaca ni isteri ummul mukminin yang kena jaga betul-betul. Tak boleh bawa dalam keadaan yang laju sangat ke? Tak boleh macam tu ya. Itu keadaan apa yang diberi komen oleh penulis buku ini Ummu Sulaim ialah ibu kepada Anas bin Malik. Beliau ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi. Nabi biasa menziarahinya dan tidur di rumah beliau. Itu Ummu Sulaim. Anjasah ialah sekian insan bertuah yang pernah menjadi hamba Nabi. Ulama telah mengumpulkan senarai sahabat yang menjadi hamba dan khadam Nabi. Bilangan mereka mencecah ratusan orang. Sebab pada masa dulu muslimin-muslimat semua selalu dimerdekakan. Orang-orang yang tawanan perang ini akan menjadi hamba dan ditebus oleh para sahabat, oleh para nabi dan sebagainya. Okey, saya nampak tadi saya tak ingat dah. Hasliza Muhtar saya dah sebut. Asam garam yang ke-39. Laju kita hari ni Okey, alhamdulillah Aisyah siapkan kalung kambing. Wah, Okey, cahaya ketenangan. Tadi tak baca lagi. Aisyah siapkan kalung kambing. Kalung, rantai, tali. Okey. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu aftilul qalaida lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fayuqallidul ghanama wa yuqimu fi ahlihi halala. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu aftilul qalaida lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fayuqallidul ghanama wa yuqimu fi ahlihi halala. Sayyidatina Aisyah berkata, aku memintal kalung-kalung penanda unta Nabi. Lalu baginda mengikat kambingnya, kemudian baginda tinggal bersama keluarganya secara halal. Riwayat Al-Bukhari. Maknanya Rasulullah SAW ini dia ambil tali untuk ikat kambing. Untuk apa ni
sebenarnya ketika berada di Mekah untuk menunaikan ibadat haji, dan kambing-kambing yang dipilih untuk dikorbankan. Tu ya. Dikata di sini hadis yang kedua, Sayyidatina Aisyah berkata, aku memintal kalung-kalung penanda untuk haiwan korban Nabi sebelum baginda berihram. Riwayat Al-Bukhari. Masya Allah ya, muslimin muslimat semua. Al-Kisahnya maknanya perjalanan Nabi Muhammad SAW yang kata bawa isterinya itu adalah kemungkinan kata penulis tu ialah dia pergi untuk haji ya, sebab bawa ramai isteri. Sebab Nabi kalau dia nak pergi haji, dia akan bawa semua sekali. Kecuali musafir-musafir yang lain, dia akan bawa siapa yang mendapat undian. Ya? Dia dapat, dia pergi. Tapi kalau musim haji, semua akan pergi sekali ya, muslimin-muslimat semua. Bayangkanlah untuk nak jaga 9 orang isteri ya, Masya Allah. Hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patutlah Allah berkata dah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya apa yang ada pada diri Rasulullah SAW itu adalah uswah. Mana uswah? Contoh ikutan yang paling baik ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Maknanya betapa Nabi bawa semua sekali. Ada juga orang kita ya, kalau pergi Mekah bawa haji, bawa 4 orang isteri. Ada kadang-kadang bergaduh kat sana dah. Allahu Akbar. Itu asam garam lah ya. Muslim bila 4 orang. Baik macam mana pun bila 4 orang tu, Allahu Akbar. Ada yang cerita pada saya lah. Bergaduh ceritanya gitulah. Bawa pergi 2 orang, boleh lagi. Boleh handle lagi Ustazah. Tapi bila 4 orang, dia tak boleh handle Ustazah. Ya, bila berada di sana. Berbagai-bagai ujian yang terpaksa ditanggung semasa berada di sana. Dengan seorang isteri pun, ada macam-macam masalah. Ustaz apa ni? Ustaz Fadli, apatah lagi dengan 4 orang ya, tentulah banyak masalah ya. Orang ada duit, dia bawa 4 semua ya. Ingat tak ada masalah. Bila pergi bawa 4 sangat bermasalah. Saya pergi semula Ustazah, pergi seorang diri. Senang dia kata. Allahu Akbar. Yalah, ada masa senang seorang diri ya, sebab tu kita apa ni, boleh pergi musafir, boleh pergi mana-mana dah. Tapi ada masanya perlukan isteri dalam hidup kita. Jangan cakap macam tu ya. Ada orang, Ustazah anak saya tak nak kahwin, dia kata. Sebab kahwin pun akan ada masalah juga. Sebab orang kahwin pun bercerai juga. Jangan cakap macam tu ya. Salah cakap gitu ya. Sebab kahwin ni sunnah Nabi. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah ni sunnah Nabi. Kalau tak suka sunnah Nabi, dia bukan daripada umatku. Maknanya Nabi tak mengaku umat dalam kata dalam hadis itulah ya. Bahkan pahala orang berkahwin itu jauh lebih banyak daripada orang yang tak berkahwin. Muslimin muslimat semua ya. Orang kata kat saya, Ustazah tu, saya dah orang tu lain cerita. Tak masuk dalam buku rekod dah tu ya. Tapi maknanya yang orang kata anti kepada perkahwinan dan merasakan perkahwinan ni tak payahlah kahwin, menyusahkan. Jangan ya, sebab perkahwinan itu adalah sunnah. Dan dalam Al-Quran sendiri pun kan, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wasulasa waruba. Fankihu, kahwinlah dengan mana-mana perempuan yang kamu suka. Masna wasulasa waruba. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Sorry, bukan nak bercakap tentang saya hanya boleh handle seorang saja Ustazah. Sampai sekarang Ustaz Fadli dah bencing pun seorang aja. Betul. Seorang pun pergi Mekah ni kan macam-macam ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi pergi 4 orang. Saya kata awak pergi bawa 4. Rasa macam boleh ya. Rasa macam boleh. Tak boleh buat rasa. Paling tidak pergi bawa 2 dulu. Lepas tu 2 lagi. Kan? Umi Hanis, nikah itu sunnah. Sarina kata ada rezeki di sebalik sebuah perkahwinan. Yes. Betul. Allah beri rezeki itu kenapa? Sebab kahwin. Allah beri rezeki itu kenapa? Sebab ada anak. Allah beri rezeki kenapa? Sebab dia banyak beristighfar kepada Allah SWT. Yakni dia menyucikan diri dia daripada segala dosa. Sebab saya dah sebut semalam, sesungguhnya rezeki itu ditahan disebabkan kita banyak melakukan maksiat. Dahlah buat maksiat, tak beristighfar, tak minta ampun, tak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Okey.
Kak Intan kata kalau tak mampu seorang cukup lah. Betul. Kita tak nak bincang tentang poligami ni. Tidak ya. Bukan topik kita pun. Tapi nak ceritanya Rasulullah SAW sangat hebat ya. Boleh handle isteri dia 9 orang. Bawa pergi Mekah ya. Dalam keadaan untuk menunaikan ibadat haji yang berbagai-bagai permasalahan ya. Bukan lagi asam garam dah. Permasalahan ya. Kalau nak kata, saya lah kata gitu ya. Muslim-muslim. Okey. Asam garam yang ke-40. Aisyah sedih kerana haid. Nabi pujuk. Masya Allah ya. Hebat ya. Al-Qasim bin Muhammadin yaqulu sami'tu Aisyah taqulu kharajna la nara illa al-hajj falamma kunna bisarifa hidtu fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki qala ma laki anfisti qultu na'am qala inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati Adam faqdi ma yaqdi al-hajj ma yaqdi al-hajj ghayra an la tatufi bil baiti qalat wadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisa'ihi bil baqari. Ya. Aisyah sedih kerana haid. Semasa nak menunaikan ibadat haji tu, Aisyah sedih. Kita pun kalau pergi buat haji, buat umrah, bila datang haid, Allah sedih. Ya? Dengar bagaimana Nabi memujuk isteri dia. Seolah-olah beritahu pada orang perempuan, jangan risau. Ini sebenarnya telah tertulis di dalam kitab. Maknanya perkara ni dah tertentu dah untuk orang perempuan, tak boleh lari. Jangan pula marah. Jangan pula makan ubat. Tapi bukanlah saya kata dari segi hukum tak boleh makan ubat. Boleh. Tapi dengan syarat dapat dulu panduan daripada doktor. Ya. Bila nak pergi umrah ke haji ke, dapatkan panduan dulu daripada doktor. Boleh tak kita ni makan ubat. Ya. Takut nanti menjejaskan kesihatan kita. Okey. Kita ada Zaleha Ismail. Kita ada Latifah Ali. Ya. Jadi maknanya muslim-muslimat boleh ke tak makan ubat? Gitu. Dari segi hukum boleh makan. Tapi, ingat. Tengok dulu keadaan kita. Sebab orang ni dia tak sama muslimat semua. Ya? Kadang-kadang makan ubat tu menyebabkan datang semasa pergi menunaikan ibadat haji dan umrah. Saya menyebut ni sebab semalam saya baca dalam satu siapa yang hantar tu kirim. Dalam story, maknanya bayaran untuk umrah naik sekali ganda. Allahu Akbar. Maknanya ramailah orang yang nak pergi tak cukup duit ya. Hari tu bayar 6,000 ya. Tiba bila nak naik sekali ganda ataupun sampai 10,000 nilai yang nak pergi umrah dalam keadaan orang tak ada duit. Allahu alam lah ya. Dan jemaah yang nak pergi dengan saya pada hari itu pun bukanlah orang yang ada duit. Kami dah bincang dengan mutawif macam mana ni ustazah, dia kata dia orang ni pun ditolong juga sikit-sikit tak cukup duit kan. Jadi kalau nak pergi ni dengan sekali ganda lagi macam mana? Wallahualam ya. Mana ada tahu dah setahun lebih dah berlalu masa tu, ada simpanan duit sebab rancang nak pergi, mudah-mudahan boleh lah. Tapi sekali ganda muslim-muslimat semua. Kalau 6,000 berarti tambah 4,000 lagi. Sebab kuranting nanti balik 14 hari di sini. Cuma saya katakan kat dia, tak apalah. Bukan kata tak apa nak boleh pergi. Kita relax dulu lah. Kita tunggu masa yang dah tak ada berat-berat sangat. Sebab yang pergi dengan kita pun bukan orang yang banyak duit, ada duit lebih. Ada yang ada duit lebih, ada. Tapi yang duit tak cukup, ada juga. Jadi, kita tunggu dululah. Supaya kita tak kejar sangat lagi. Biarlah dia buka dulu, jalan dulu, kita kemudian. Saya kata paling cepat kita pergi Tarupan. Saya kata kepada mutawif. Okey ustazah, dia kata tengok. Tapi kalau dah naik macam tu, mana tahulah sikit lagi. COVID dah okey. InsyaAllah Allah akan angkat kan. InsyaAllah dengan berkat doa kita semua. Allah angkat. Pada tu, dah tak ada COVID, tak ada lagi kurantin kan. So jimat belanja. Kurantin 14 hari, 2 hotel makan. Semua siap. Puan-puan nak 2,000 kan. Lepas tu swab test lagi. Itu sebagainya. Maka tentulah perpanjangan lebih untuk bila untuk pergi umrah dalam tempoh
COVID belum selesai lagi lah. Okey, kita ada Nur Haliza Mukhtar Sarina, insya-Allah Ustazah. Amin. Kita ada Ruhidah Dolah, insya-Allah Ustazah. Okey ya. Seterusnya Al-Qasim bin Muhammad berkata, aku mendengar Aisyah berkata, kami keluar dan tidak ada tujuan selain untuk haji. Ketika tiba di Syarif, aku haid. Kemudian Rasulullah masuk menemuiku ketika aku sedang menangis. Baginda bertanya, adakah awak datang haid? Dah rasa dah. Hebat. Aku jawab, ya. Lalu baginda bersabda, sungguh perkara ini sudah ditetapkan Allah atas anak-anak perempuan Adam. Kan? Benda dah ditetapkan oleh Allah. Mana orang perempuan dia akan ada haid. Orang yang sehat, orang yang subur, maknanya akan ada haid. Orang tak subur pun ada haid juga, tapi orang sehat ada haid. Kalau orang yang tak ada haid, tak sihat. Habis tu orang menepos besar, itu cerita lain. Okey. Hasliza kata, dugaan buat kita di akhir zaman ialah dulu umrah tidak mahal sangat. Ada 5,500 ada pun tak boleh jalan. Tapi kalau sekarang 10,000, kita tunggu dululah Umi. Tunggu dululah, insya-Allah. Madam tahu harapan niat tu ada sentiasa nak pergi tapi kalau mahal sangat kan ramai orang tak boleh pergilah, saya rasa. Wallahualam. Baginda bertanya, jadi dia tahu. Sungguh perkara ini sudah ditetapkan Allah atas anak-anak perempuan Adam. Awak buat apa yang dilakukan oleh orang haji kecuali tawaf di Kaabah sahaja. Buat, tak ada masalah. Jangan bimbang. Orang pergi haji ni, orang perempuan kalau uzur, dia tak boleh tawaf sahaja. Tak pergi haji. Maknanya tak pergi haji lain cerita lah. Maknanya dia tak boleh tawaf, tak boleh sembahyang, tak boleh baca Quran. Hak lain boleh. Tak ada masalah lah. Boleh berzikir, boleh berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada masalah. Ingat, haid ni pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang perempuan. Sebagai satu hadiah juga kan. Sekali-sekali kita rasa hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tak payah sembahyang. Tak payah puasa kan. Sembahyang tak payah ganti. Puasa kena ganti. Tapi nak ceritanya, dia adalah merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang perempuan. Orang lelaki tak ada. Cuti. Rehat seminggu dalam sebulan. Dan kalau melahirkan anak, paling lama 60 hari, 60 malam. Saya kata hadiah sebab supaya kita, anak-anak kita, adik-adik kita yang masih ada haid, ABC. Ayah kata, ABC kan? Tak apa, sebut haid je lah. Betapa baiknya Allah. Betul, Umi. Betapa baiknya Allah. Bagi cuti untuk orang perempuan. Itu di antara, saya sebut sebelum ini, kelebihan yang Allah beri pada orang perempuan. Cuti. Ada orang lelaki boleh cuti. Tak ada. Nak potong-potong sehari pun tak boleh. Tak boleh. Haid hadiah daripada Allah SWT. Jadi kalau sampai di sana haid pun tunggu je lah. InsyaAllah. Dan dia ada juga. Ada perkara-perkara yang boleh sekiranya tak dapat buat. Kita dah niat, so tak ada masalah. Okey, Ustaz boleh keluar dulu. Tak apa, Ustaz, tak ada masalah Ustaz. Kita pun dah habis. Kita ni bersiaran dalam keadaan masa kecemasan. Allah bagi cuti. Allah yang bagi cuti. Bukan kita minta-minta pun. Kalau kita kata kita nak sangat pun, memang itu hadiah Allah. Kalau kita tak say pun, itu juga adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. So, biarlah kalau anak kita, alamak, tak boleh semayang pula dah mak. Anak saya, nasib baik mak kan, sempat puasa hari yang ke-10 hari tu, 10 Muharram. Saya ajak lagi untuk join 13, 14, 15. Tak boleh dah mak, dapat yang 10 Muharram tu, alhamdulillah. Yang anak saya tu pun macam tu juga. Tak apalah. Bukan kita kehendak kita, tapi itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala muslimat semua. Jadi pucuk anak perempuan kita kalau dia datang haid dalam keadaan dia rasa macam merimaskan contohnya lah Cuma kadang-kadang ada masalah-masalah lama sangat anak-anak kita ni kalau dia datang haid kan. Mungkin ada best tak payah beribadah. Bukan gitulah. Tapi maksudnya itulah yang hadiah daripada Allah dan juga kekurangan orang perempuan berbanding dengan orang lelaki. Sebab orang lelaki dia semayang penuh, kita semayang tak cukup kan. So
itu kekurangan kita lah di samping kelebihan kita, ya. Betapa baiknya Allah, ya. Kita ada 1 gi. Okey. Jadi Aisyah berkata, selepas itu Rasulullah melakukan korban dengan seekor lembu bagi pihak para isteri baginda. Riwayat Al-Bukhari, ya. Makna seekor lembu berarti 7 bahagian lah, ya. Okey, kita ada Miki Ima. Okey. Hadis yang kedua, Sayyidatina Aisyah berkata, wahai Rasulullah, orang lain dapat buat dua manasik, sementara saya hanya 1 sahaja. Maka dikatakan kepadanya, tunggulah. Jika awak sudah suci, maka keluarlah menuju Tanaim, lalu berihramlah untuk umrah. Selepas itu, jumpa kami di tempat sekian-sekian. Sungguh, haji ini mengikut kadar pengorbanan dan kesusahan awak. Riwayat Al-Bukhari. Kan? Okeylah. Ada kelonggaran. Janganlah sampai kita rasa kalau tak boleh obat tu membahayakan kesihatan kita, tak payah makan. Ya, banyak orang balik daripada haji terus berlarutan. Sebelum ni tak. Kan? Tak pasal-pasal dah. Daripada dulu okey, tiba-tiba bila makan ubat, tak okey. Ada orang lain boleh, Ustazah. Sebab tu kita kena minta pandangan daripada doktor, ya. Saya ni gini. So, doktor, saya nasihat awak tak payah makan lah. Lagu tu lah maknanya, muslimin-muslimat semua. Allah yang bagi. Kita nak kata macam mana, kan? Okey, seterusnya, maka dikatakan kepadanya, tunggulah. Jika awak sudah suci, maka keluarlah menuju Tanaim, lalu berihramlah untuk umrah. Ya, okey. Jadi dapat 2 kali juga. Pertama, dia tak sekali, balik tak sekali. Tapi Nabi kata, tunggu. Dia orang akan tunggu di mana-mana tempat-tempat. Catatan, babak ini antara sekian babak asam garam yang terjadi sepanjang haji Nabi bersama Ummul Mukminin. Perempuan lebih mudah menangis akibat terlepas sesuatu yang penting. Suami kena memahami hakikat ini. Antara sunnah Nabi ialah memberi kata-kata perangsang kepada pasangan bagi mendepani gelombang emosi pada saat itu. Malah adalah lebih baik jika dapat memberi cadangan jalan keluar kepadanya. Ya. Mana sunnah Nabi, ya, supaya memujuk isteri, bercakap dengan bahasa-bahasa yang cantik. Kalau boleh, memberi nasihat dan juga memberi semangat. Beri jalan. Kalau tak boleh gini. Macam Aisyah kata, rugilah orang lain dapat 2 manasik. Saya dapat 1 je. Tak apa, Rasulullah kata. Dah bersih nanti, dah pergi yang ni sekali, lepas tu dah okey, pergi lagi niat di Tanaim, so dapat 2 kali. Kan? Alhamdulillah, muslimin-muslimat. Jadi, sunnah Nabi beri nasihat yang baik pada isteri dan beri pandangan. Behan kata, tapi puasa wajib ganti. Puasa kena gantilah, sebab puasa tak apa, dia sekali setahun. Semayang hari-hari. Itu Allah ringankan orang perempuan supaya tak berat sangat, ya. Okey, kita faham, ya, muslim-muslimat. Okey. Dan yang terakhir, babak ini membawa ke satu babak asam garam lagi sebagaimana yang menyusul nanti, ya. Yang akan menyusul pada asam garam yang 41. So, yang ni kita kena tunggu minggu depan lah, muslimin-muslimat semua, ya, untuk mengikuti kuliah berkaitan dengan asam garam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga berlaku di luar pun itulah keadaannya, ya. Yang kita rasa masya-Allah tabarakallah banyak memberi kepada kita peringatan, ya, khususnya kepada kita kaum muslimat lah, ya. Ambil iktibar, kalau kita dah rasa tak ada haid dan memang tak ada haid dah Umi, tak apa, anak-anak kita masih, dan biarlah kita mak ni menjadi tempat rujukan buat anak-anak. Maknanya anak akan tanya kita, anak perempuan kita. Kalau tanya suami dia pun, mungkin suami dia pun tak ada pengalaman, kan. Kan tanya mak. Kalau anak-anak saya, memang itulah. Kalau nampak lain, dia akan tanya, kenapa head dia kacau, datang sikit, kejap datang, kejap banyak, kejap sikit. Saya akan tanya dia lah, ada apa-apa tak? Stres tak? Stres mak. Kenapa? Stres dengan kerja gitu. Kerja, semua orang kerja, semua orang stres. Biasa je. Kan? Tapi dia akan mengganggu head. Sebab dia head ni, dia sama dengan manusia tu. Manusia kasar. Sama dengan orang tu lah. Orang tu yang jenis emosinya macam mana. Head ni dia sama. Dia ikut. Masya Allah. Ya. Okey. Terima kasih Bonda. Pencerahannya sangat
manfaat. Okey, Hajah Nani. Okey. Okey, yang muslimin-muslimat semua, kita dah habis tu dan insya-Allah kita tunggulah untuk menyambung tentang bagaimana umrah yang Aisyah buat lagi tu. Nabi tunggu di mana? Insya-Allah kita akan bertemu pada Asam Garam yang ke-41 pada hari Ahad depan. InsyaAllah kalau panjang umur. Apapun muslimin-muslimat semua, esok saya ada kuliah. InsyaAllah 2 kuliah. Pagi dan petang. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita sempat bersama. Kita akan berada di dalam kuliah. Kita akan berada di taman-taman syurga. Mudah-mudahan itulah yang terbaik buat kita muslimin-muslimat semua. Sebab ilmu ni, dia menunjuk jalan kepada kita untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam keadaan kita dengar macam cerita rumah tangga aja, tapi sebenarnya banyak bawa ilmu kepada kita, ya. Bagaimana nak meneruskan kehidupan berumah tangga bersama dengan pasangan masing-masing, ya. Terima kasih kepada Surau Kerja Raya atas ruang-ruang yang diberikan pada kami setiap minggu. Tak jemu, ya. Terima kasih Daun Keladi dan muslimin-muslimat semua. Jangan lupalah, dia ada tabung juga ni. Surau Kerja Raya ni dia ada tabung, ya. Nazar, saya lupa. Dia ada tabung. Tengok-tengoklah, semak-semaklah nombor akaun tu. Dan jangan tengok nombor akaun saja, tapi tolonglah menderma sikit sebanyak, ya. Sebab semua surau masjid saya sebut beberapa hari lepas, kosong tabung setengah-setengah tu. Ada tapi tak banyak, ya. Tapi kalau dah dibenarkan untuk solat berjamaah, masuklah sikit. Tapi kalau setakat 4 orang je yang sembahyang, maka tak masuk banyak lah, ya. Jadi itulah, ya, tengoklah, jenguk-jenguklah nombor akaun tu, sambil-sambil jenguk akaun, masuklah sikit. Tak banyak pun tak apa. Tapi kalau ada banyak lagi baik, kan? Tentu Cik Murtaza suka kalau banyak. Okey, muslimin-muslimat semua, terima kasih pada pihak admin Surau Kerja Raya. Terima kasih kepada muslimin-muslimat yang berada bersama saya daripada tadi lagi. Terima kasih, Mek. Alhamdulillah. Tolong doakan untuk Umi juga, ya. Mek kata tolong doakan. InsyaAllah sama-sama kami doakan, ya. Okey, muslimin-muslimat semua, terima kasih Daun Keladi. InsyaAllah kita bertemu lagi jam 10 pagi besok, ya, dan petang jam 2.30. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.